Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Kegagalan para pemimpin dan ulama dalam fungsi mereka untuk mengurus negara boleh mendatangkan kehancuran sesebuah negara sekaligus membawa kepada jatuhnya tamadun Islam. Namun, perlu diingatkan juga bahawa kritikan dan teguran wajib diiringi dengan adab yang tinggi. Rasa tidak puas hati dan marah tidak boleh dijustifikasikan dengan cacian kerana ia menunjukkan kelemahan seseorang dalam mengawal nafsu dan menonjolkan kejahilan. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, seorang mukmin tidak melaknat, menuduh dan berkata keji. Aku tidak diutus sebagai pelaknat ataupun berteriak-teriak di pasar. Baginda SAW bukan pencaci dan bukan juga pelaknat. Begitu juga dengan pengikut baginda dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Tidak ada di antara mereka pelaknat yang suka memaki dan mengutuk orang, baik mengutuk sesama sendiri dan apatah lagi terhadap para ulama. Mereka ini menunjuk jalan kepada asas adab dan menjaga kehormatan. Dakwah yang baik dan benar tidak termasuk caci maki sama sekali. Tidaklah juga berdirinya satu mazhab dengan cacian, kecuali mazhab iblis. Dan pengikut mazhab iblis sahajalah yang terbiasa meneruskan tradisi caci maki terhadap manusia, melaknat manusia, memancing emosi dan menanam kebencian di antara umat Islam. Di dalam masyarakat Islam, tidak ada tempat bagi kaum muslimin untuk meremehkan nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh Islam. Masyarakat Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan umat manusia. Maka hanya azab yang pedih menunggu mereka yang berpegang kepada mazhab iblis. Pemerhatian ke atas perkembangan politik negara, tersebar berita tentang adanya gerakan untuk memberi rasuah kepada ketua negara oleh pihak-pihak tertentu. Lalu bermulalah lagi sesi kutuk-mengutuk, cacian, lontaran fitnah dan sebagainya di laman media sosial. Tuduhan seperti ini adalah sangat berat dan mungkin membuka ruang kepada persepsi negatif bahawa institusi asas negara tidak selamat dari ancaman rasuah. Adalah lebih baik untuk biarkan pihak berkuasa melaksanakan tugas masing-masing tanpa orang awam membina persepsi terhadap sesuatu yang tidak diketahui pucuk pangkalnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, "Tahukah kamu siapa yang disebut orang bankrupt itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tiada lagi mempunyai wang dan harta." Rasulullah menjawab kembali, "Orang yang bankrupt adalah yang datang pada hari kiamat amalan solat, puasa dan zakat, tetapi bersamaan itu juga ia telah mencaci maki, menuduh, memakan harta tidak halal, mengalirkan darah tanpa hak dan memukul ini dan itu. Maka amalan baiknya dilimpahkan kepada orang yang berhak menerimanya, yang dia mencaci. Dan jika amalan baiknya habis padahal belum dapat menutup kesalahannya, maka kesalahan orang yang dicaci itu dilimpahkan kepadanya. Kemudian ia ditempatkan ke dalam neraka." Adapun para nabi, para ulama dan para wali, mereka menyebarkan kasih sayang, persaudaraan, menyebarkan akhlak, kesucian hati, sikap menghargai orang lain, selalu menjaga batas, mengekang hawa nafsu, bersifat sabar dan menahan amarah. Inilah jalan yang sebenar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia perlu berkata yang baik-baik, atau jika tidak dapat bertutur kebaikan, lebih baik diam." Ternyata bahawa cara bercakap, baik dalam hal biasa maupun ketika sedang menyampaikan ceramah, tidaklah menjadi masalah yang serius.
Namun isi yang diperkatakan adalah lebih penting untuk dijaga. Bercakap dengan nada tinggi perlu kena dengan tempatnya, dan pada tempat yang lain, maka merendahkan nada menjadi etika terbaik. Jarang juga di mana seseorang menjadi marah apabila diberitahu sesuatu. Akan tetapi, seseorang akan marah jika dia dilontarkan kata-kata yang merendahkannya, sama ada dalam bentuk cacian atau kutukan. Kita juga menyaksikan pada zaman ini edaran konten berbentuk rakaman video ceramah di media sosial yang isinya bermanfaat untuk semua. Namun ada sesetengah konten yang berisi dengan hinaan dan herdikan kepada ketua negara serta mereka yang diberi status sebagai ahli ulama. Di zaman ilmu pengetahuan mudah diakses, etika berhujah tidak dimiliki oleh ramai penceramah Islam kita. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din meletakkan 4 syarat apabila menyampaikan ceramah. Pertama, isi ceramah haruslah mengajak atau menyeru kepada perkara yang bermanfaat agar tiada perkara yang buruk terhasil darinya. Tidak mungkin sebuah ceramah keislaman diisi dengan kata-kata yang menghasut dan mengajak ummah kepada pendapat yang merosakkan atau menyerukan aksi-aksi yang tiada manfaatnya, seperti menimbulkan kemarahan dan melakukan demonstrasi yang tidak masuk akal. Kedua, ceramah harus disampaikan dalam suasana yang sesuai. Apakah dengan menghina orang lain, bahkan menuduh pemimpin negara, adalah sesuatu yang dianjurkan agama? Jika ingin mengkritik, tentu yang disasar adalah tindakan pihak yang akan dikritik dan disertakan dengan data pembandingan dan fakta, bukan dengan cara menyerang peribadi. Ketiga dan keempat adalah bahawa ceramah harus diisi dengan arahan positif dan perlu baik dari segi persiapannya. Seorang pendakwah atau ustaz harus memberikan perhatian kepada konten dakwah yang akan mereka sampaikan. Bagaimana mungkin pengajian memperingati Isra' Mi'raj atau hari besar Islam lainnya diselitkan dengan unsur-unsur politik dan memainkan isu agama agar emosi jemaah ikut terbakar? Perkara itu adalah berlebihan kerana terkeluar dari keperluan konten yang ingin disampaikan. Ramai pendakwah Islam di tanah air ini terlihat seperti hilang kawalan apabila menyampaikan ceramahnya. Justru ceramah agama diselang-selikan dengan babak-babak mengutuk pihak lain dengan kasar. Sudah tentu tidak boleh menghalang seorang pendakwah untuk menyuarakan pendapat yang berbeza. Namun yang berbeza pendapat belum tentu musuh yang harus dilawan dengan mati-matian. Ketenteraman masyarakat juga menjadi tanggungjawab pendakwah agama yang punya tugas menyampaikan ajaran Islam. Sungguh menjadi hal pelik dan luar otak apabila ada penceramah yang tidak memperhatikan etika ceramah. Jika masyarakat rosak atau menjadi kacau akibat isi ceramah seorang pendakwah, maka azab Allah yang sangat parah dan pedih menanti orang itu. Kerana kesesatan masyarakat juga adalah tanggungjawab tokoh agamanya. Sama ada di dunia, azab diturunkan secara langsung atau di akhirat kelak. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini.